Lembah Kelang, salah satu dataran yang paling makmur di semenanjung Malaysia. Merdeka! Merdeka! Ia bersebelahan dengan Selat Melaka di sebelah barat. Terdapat berbagai spesies ikan di dalam laut ini yang merupakan hasil utama sumber ekonomi di Kelang. Selain nelayan, ramai juga di antara pemancing yang minat untuk menghabiskan masa memancing di tengah laut semata-mata nak dapatkan sambaran para monster di sana. Sebagai contoh, kerapu, GT, cakap merah dan lain-lain. Dan seperti yang kita sedia maklum, kos memancing di laut bukanlah murah dan bukan semua orang mampu. Lebih-lebih lagi, memancing mengharapkan nasib dan tidak setiap perjalanan memancing akan strike ikan. Malah ada yang membelanjakan wang yang banyak, tetapi hasilnya adalah kumpau. Banyak rugi oh. Namun masih ada alternatif lain. Ramai juga yang memancing di tepi pantai seperti Pantai Remis, Tanjung Harapan dan Pantai Aceh. Tapi ikan-ikan di kawasan ini tidaklah terlalu besar dan kebanyakannya ikan kecil. Cukup-cukup saiz buat makan. Kalau nak merasa tarikan monster, bukanlah di sini. Pada suatu hari, secara tidak sengaja, saya mula perasan ada orang komen di video ESP Spot Check yang mencabar saya buru monster seberat 100 kilo di kolam LS Fishing. Saya pun rasa ingin tahu lagi dan mula membuat kajian di media sosial sehinggalah ternampak foto kerapu naga di Facebook. Apa yang saya boleh dikatakan? Inilah betul-betul monster dari laut dibawa ke kolam. Menurut maklumat, LS Fishing Port yang ditubuhkan pada tahun 2015 merupakan sebuah ladang nelayan kolam air masin yang terletak di Selangor, Bantin. Ia menjeburui lalam pembiakan spesies ikan air masin yang unik di kawasan laut lalam seperti jakap, GT, kerapu, MZ, ikan kakap dan lain-lain. Tetapi apa yang menjadikannya ia terkenal adalah kekuatan ikan bersaiz monster dari laut lalam, iaitu kerapu naga. Berita yang beredar mengatakan berat kerapu naga di kawasan penangkapan itu paling ringan adalah 20 kilo. Tetapi jika yang paling berat kononnya boleh mencapai 100 kilo. Adakah berita internet ini boleh dipercayai? Adakah saya mampu menangkap monster itu dan mencipta rekod baru dalam pengalaman memancing saya? Semua ini akan terungkap dalam episode kali ini di dalam ESP Spot Check. Guys, lagi 37 minit kita akan sampai mana? Sampai monster punya kolam. Semua monster guys. Halo guys, kita sudah sampai akhirnya. Betul lah, dari pukul 4 pagi dari Penang sudah sampai. Oke guys, kita sudah sampai Banting LS Fishing Pond. Jom kita spot check dekat LS Fishing Pond sekarang. Setelah memasuki kolam pancing, saya sangat tertarik dengan pemandangan di hadapan saya. Kalau kolam memancing biasa, hanya ada deretan kawasan berteduh di sekeliling kolam. Tapi di sini luar biasa sampai saya tergaman. Kolam LS Fishing ini juga mempunyai banyak kemudahan yang tidak dijangka. Terdapat kolam kecil udang, taman burung, akuarium, hewan comel,
go-kart, karaoke dan berbagai lagi kemudahan yang sangat sesuai untuk hiburan keluarga. Kemudian saya bertanya pada pekerja kolam di sini mengenai susun atau kolam ikan, jenis ikan air masin dan langkah berjaga-jaga. Menurutnya, terdapat 3 kolam kat sini. Kolam nombor 1 adalah spesies ikan kerapu harimau, jakap, kaci dan jenaha. Kolam ini boleh dipancing dengan pakai SP atau gewang lain yang boleh casting dan bottom juga. Kolam nombor 3 mempunyai ikan yang sama spesies dengan kolam nombor 1, tapi terdapat lebih banyak GT. Juga boleh menggunakan SP dengan gewang lain-lain. Bagi kolam nombor 2, yaitu kolam ikan yang menjadi watak utama di sini, ikan kerapu naga. Rekod terberat bagi ikan ini adalah 128 kilo dan yang paling kecil, rata-rata beratnya melebihi 20 kilo. Hanya umpan hidup saja yang dibenarkan. Setelah mendapat maklumat berkaitan, saya mula menyiapkan setup untuk kali ini. Setup pertama, rod ESP Essence 6-17 pound, reel spinning ESP Raptor size 2000, tali 58 25 pound, Kyojin 30 pound. Setup ini agak ringan sesuai untuk kolam nombor 1 sebab ikan kolam nombor 1 kurang besar berbanding yang lain. Setup kedua, rod ESP Essence 820 pound, reel spinning ESP Raptor size 4000, tali 58 50 pound, Kyojin 60 pound. Setup ini lebih heavy, digunakan untuk fight ikan di kolam kedua, yaitu kerapu naga. Dan setup ketiga, Purple-Tide Rod ESP Iron Crane, Purple-Tide Reel ESP Regera, tali 58 20 pound dan Imo Kyojin 30 pound. Set peralatan casting ini sesuai untuk kolam ketiga kerana terdapat GT di dalam kolam itu. Secara peribadi, korang tidak digalakkan untuk menggunakan reel spinning dijadikan target GT kerana ratio putaran agak rendah. Jadi reel BC lebih sesuai memancing untuk GT sebabnya adalah kelajuan lebih cepat dan lebih mudah untuk menarik perhatian GT. Dan yang paling penting, hanya mata kain buttless sahaja dibenarkan di dalam kolam ikan ini. Halo guys, kita jumpa satu orang pemancing dekat sini. Hai kawan. Hai, pada mana bawah nama? CK, aku Ahok. Dari ESP kita nice to meet you. Bang selalu mancing dekat sini ya? Kira selalu lah. Oh selalu dekat lah. Jadi dekat. Oh, so sekarang ni main ikan apa? Selalu Kaci, dapat ikan apa? siakap dengan itu kerapu. Oh, 3 jenis lah. senang dapat. Mau tengok juga. Kau tengok juga lah. Pasti. Yalah itu mancing mah kan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang susah sikit kan. Tapi confirm ada lah. So sekarang abang pakai umpan lah. Umpan. Oh, umpan apa? Ikan kampung. Oh, ikan kampung. Guys, bang ni pakai ikan kampung. Macam tu, kita try lah sana. Good luck. Thank you ah. Good luck. Thank you ah. Alright. Thanks. Selepas selesai siasatan, saya memutuskan untuk mula di kolam nombor 1 dahulu dan mencuba rezeki hari ini. Walau, oh guys, dapat, strike. Oi, kerapu, ikan kerapu. Wow, strike, ya, solid hot up, solid. Ui, oh, cantik ni. Dah sampai 5 minit, iaitu second cast sahaja. Saya sudah strike ikan pertama. Yeah, strike ikan pertama. KSP. Ya. Nampaknya saya agak bertuah hari ini. Saya strike ikan pertama dalam masa kurang daripada 5 minit. Ketika itu saya perasan seekor ikan bersembunyi di bawah pai di sebelah saya. Guys, nampak ikan tu? Nah, saya cuba cast tengok boleh dapat ikan dah. Ah, 跑掉看到。哦，是吗？哦，跟说了吗？Ternyata saya
Benar-benar betul hari ini. Tidak sampai 10 minit pun saya telah menangkap ikan kedua saya, seekor jakap. Selepas strike ikan kedua, saya nampak ada ikan lain bersembunyi di bawah paip air lagi. Strike guys！哇，你三手哦！好的，还有吗？哦，还有。哦，不是那个格拉布哦。 Aduh, lucut guys, lucut. Kali ini tak ada rezeki, lucut pula. Selepas itu, saya memeriksa staf saya untuk melihat apa masalahnya. Kenapa lucut? Tak tahu. Dan kemudian saya teringat bahawa mungkin punca lucut. Memandangkan kolam ikan tidak dibenarkan menggunakan mata kain bak, jadi susah solih up hingga mengakibatkan lucut. Selepas berehat seketika, saya mencuba nasib pula di kolam nombor 3. Kali ini, saya bercadang untuk menggunakan setak bisi untuk fight di kolam nombor 3. Mana tahu ada rezeki dapat ikan feleli dekat situ, iaitu ikan cuti. Kalau guys, kita sekarang main kolam yang lagi satu. Ni kolam ada GT guys. GT. 你要用这个钓几地？啊，还吃水面的吗？喂， Saya hanya nak test khas saja, tetapi saya terkejut dengan ikan GT ini. Saya tidak sangka dia menyambut saya dengan begitu mesra. Perkara ini juga membangkitkan keinginan saya untuk menaruki mereka. 给面子哦你！该都有的话都在钓了。要它还有追来，但是不是很面呐、我再试试看啊，妈妈。哦，知道，知不到？有人拍到了，有啊，追了，guys，走到哪里？哦 ，yes guys，帅！哦呦，哇呼 ！Yes，top water guys！哇，这卖够，很多只哦，还要想吃哦。Guys，等我，我拍到了，拍到很多只，等我，呼，卖够，呼。 Yes, guys, sudah strike GT top water. Walaupun saya kecil, tapi memang syok lah layan pakai SP top water. Okay, kita catch and release. GT layak dipanggil Ferrari. Sebaik sahaja dapat solih up, anda akan merasai momentum kelajuan yang melampau dengan serta-merta. Yes, right guys. Tali pancing keluar secara menggila dan rek quicker terjerit-jerit menderita semasa menarik GT. Ia juga merupakan perkara yang paling tak boleh dilupakan. Memang tak bolehlah kenapa ramai pemancing tergeja-geja mahu memburu GT. Okay guys, strike lagi. Senang sekali. Paling depan saja. Petai. Tiba masanya lalam pukul 3 petang tanpa diselali. Guys, mana ikan oh? Oh, yes. Gambar ah? Ya, mesti gambar ini. Selepas menewaskan cuti ketiga, akhirnya perut pun sudah lapar. Jadi, kami berehat sebentar untuk makan tengah hari dahulu. Wah, besar. Selepas makan, baru sahaja saya yakin hendak mencabar gol hari ini. Tiba-tiba,
hujan turun dengan lebat yang memberi saya firasat buruk. Mengikut data, kerapu naga suka hangat dan takut sejuk. Jika suhu air terlalu sejuk, ia akan menyebabkan mereka menjadi tidak aktif, bermakna peluang untuk gagal dalam cabaran ini akan meningkat. Ini bukan perkara yang baik untuk saya. Selepas 1 jam, hujan semakin reda. Untuk tidak membuang masa, saya memutuskan untuk memulakan cabaran hari ini dengan segera. Sebelum mula memancing kerapu naga untuk meningkatkan potensi strike, saya menyediakan lagi satu rod action 820 pound dan reel raptor saiz 5000. Tali IMO 8 50 pound multicolor dengan short leader Vanguard 60 pound untuk backup. Pada masa yang sama, pekerja kolam akan menyediakan tali leader 150 pound dan beberapa udang harimau dan ikan kembung sebagai umpan untuk memancing kerapu naga. Setelah semuanya siap, mari kita mulakan first cast kita. Apa yang boleh kita lakukan adalah tunggu. Semasa menunggu, saya nampak ada pemancing lain strike ikan dekat kolam nombor 3. Saya teruja kerana mereka telah strike ikan. Tetapi pada masa yang sama, ia juga menambah keresahan saya bila saya akan strike pula. Saya tidak tahu berapa lama masa yang diambil, tetapi saya tiba-tiba perasan bahawa perampung di atas air kelihatan bergerak. Oi, 走走走。Guys, sudah makan. Slide, gang, slide. Oh. Weh, lucut. Lepas lucut. Air tu tak tahu. Lucut. Mulut besar pun boleh lucut loh. Lebih tinggi ekspektasi, lebih besar kejewaan, tapi tak mengapa selagi tidak berputus asa akan ada peluang. Jom kita try sekali lagi. Cast kedua ke dalam air dan teruskan menunggu dengan harapan untuk mendapat keputusan yang baik kali ini. Kali ini saya tidak perlu menunggu terlalu lama dan tidak lama kemudian ikan itu ambil umpan. 我走走走。 Dia sudah ambil punya kayak asam tahu ah. Yes. Hei, lucu lagi. Sudah 2 kali ya dia. Ini ikan ni ah, pandai. Jelas. Pandai oh. Lucu pertama mungkin kebetulan, tetapi lucu kedua agak tidak boleh diterima. Hai, kakak tu benda biasa. Kita cuba lagi. Cast ketiga dilontar ke dalam air. Sementara menunggu, hati saya berangsur-angsur berhenti menanti sama ada saya boleh strike lagi atau tidak. Saya tidak tahu berapa lama saya termengung. Tiba-tiba strike buat kali ketiga. Betul mah. Oi, dah. Guys, strike. Saya terus berdoa dalam hati, harap tidak akan lucut kali ini. Korang boleh rasa dia punya apa? Power. Ketat je. Oi. Tiba-tiba tali dah putus. Namun ceritanya tidak berakhir di situ. Ketat je. Oi. Oi.
Oh, kena sini yo. Ini macam mana tarik ni? Macam mana tarik ni? Susah mau tarik yo. Ni. Okey. Nanti ya, sambung sini dulu. Ya. Kalau sekarang dia goyang, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Nah, boleh. Asal longgak. Ha. Ayo, ini pun boleh. Saya pun takut. Guys, sudah nampak dia punya pelapong ah. News. Oh. Besar. Oh, guys. Oh, telah mau lucut. Walaupun tali pancing putus semasa proses memancing, kami masih berjaya menewaskan Gorgon ini. Ini ada berapa kilo? Ini 35. Ini 35 kilo guys. Tetapi mengikut pemeriksaan skem berat ikan oleh pekerja, berat kerapu naga ini antara 30 kilo ke 40 kilo dan ia bukan ikan yang saya cari. Walaupun hasilnya tidak sebaik yang disangka, tetapi masih ada petanda yang baik. Saya harap strike yang seterusnya adalah ikan yang dimasukkan. Semasa saya menunggu, saya mula mencari punca tali terputus. Selepas beberapa kali periksa, saya mendapati terdapat kesan kerosakan pada top ring rod ini. Itulah punca kenapa talinya putus akibat bergeser berkali-kali. Maklumlah rod ini hanya prototype saja dan tak pernah ada di pasaran. Yes. Ikan suka curi makan selalu. Bila you tak fokus sangat, itu masalah ikan akan dapat. Wah, ni kuat ni. Wah guys, betul. Selepas kemalangan kecil tadi, saya strike lagi kerapu naga satu demi satu. Tetapi ia bukan Gorgon seberat 128 kilo. Pada masa yang sama, saya perasan ada seekor kerapu naga berlabuh di tepi teming. Dari keadaan macam ini, nampak macam dia sudah lama parking di sini. Kalau korang pergi mancing tapi tak ada ikan yang makan, bukan pasal spot tu tak ada ikan. Mungkin sebab ni. Korang tengok. Mungkin korang tak nampak lah. Aku bagi korang tengok. Wah, GoPro saya turunkan lah. Bukan tak ada ikan. Ui. Saya pun mulalah mencuba-cuba untuk rekod muka kerapu ini lari lalam air. Tetapi dia menelan GoPro saya dalam satu teguk. Hai. Selepas GoPro ditelan, hati saya dipenuhi rasa sakit tak terhingga. Walaupun saya strike lagi seekor kerapu naga, saya tidak dapat lagi melesai kegembiraan ketika ini. Waktu pun sudah malam, jadi saya tiada pilihan selain mengumumkan bahawa cabaran kerapu naga 128 kilo hari ini telah gagal dan rugi lagi.
Walaupun saya tidak dapat menyelesaikan cabaran saya hari ini, tetapi mari kita ringkaskan keputusan hari ini di LS Kolam. 1 cakap, 2 kerapu harimau, 3 GT, 4 kerapu naga berat purata 20 sampai 40 kilo, 10 ekor kesemuanya. Tetapi saya tetap gembira kerana saya dapat lesen baru air masin di sini. Dengan pengalaman yang saya lalui, saya yakin jika korang ke sini, potensi kumpau tidak akan berlaku. Semestinya selain menjadi syurga bagi penggemar memancing, tempat ini juga sesuai dikunjungi bersama keluarga dan menghabiskan masa yang indah di sini. Saya nak rate LS Fishing Pond ini 7/10 dari segi kekuatan ikan sebab kebanyakan ikan tidak terlalu ganas, hanya berat saja. Seterusnya, saya rate 10/10 dari segi fasiliti yang disediakan. Sangat mesra keluarga. Untuk episod seterusnya, korang boleh komen di bawah spot mana pula yang patut kami terjah. Biar saya bokakan segala spot yang korang sangsi selama ini. Jangan lupa follow, like and share. Jumpa lagi di episod akan datang. Build your stride. Ini bukan cukai kecil, cukai besar. GoPro, GoPro aku. Habis. Habis, nangis. Kena potong gaji lah. Habislah aku. Try lagi ikan naga. Tadi dah ikan ni lah, dia makan aku punya GoPro. Dia punya kawan lah, makan lah aku punya GoPro. Dia curi aku punya GoPro. Mana saya punya GoPro? Mana GoPro tu? Hah? Buka memang mulut, cek tengok ada kat dalam. Saut ikan? No. Saut GoPro. Tadi dekat mana? Dekat sini oh. Guys, GoPro saya memang dekat ikan naga punya perlu lah. Kalau tak ada pun dia tak ada muntah lah mananya. Dia memang telah masuk mulut perut dia lah. Dia memang telah